Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaisarah binti Zamani daripada unit BM3 akan membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bahan bantu mengajar, membincangkan tentang pengenalan iaitu definisi pendidikan, definisi aspirasi dan juga definisi hala tuju, standard kualiti pendidikan Malaysia, pelan pembangunan pendidikan Malaysia, 5 aspirasi pendidikan Malaysia, 6 aspirasi murid, hala tuju pendidikan dan juga implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi hari ini saya telah menghasilkan satu bahan bantu mengajar untuk menguji murid-murid dalam meningkatkan lagi tahap literasi menulis mereka. Jadi nama aktiviti yang telah saya hasilkan ini ialah baling bola dan perlu membina ayat. Jadi mari kita saksikan aktiviti ini. Mari kita mulakan. Sebagai contoh, murid perlu mengambil salah satu bola dan perlu membalingnya ke dalam salah satu cawan mengikut mereka sendirilah. Sebagai contohnya, saya baling ke dalam cawan berwarna kuning. Semula. Seperti itu. Dan juga murid perlu mencari kertas di dalam kotak ini yang sama warna dengan cawan itu. Sebagai contoh, murid perlu mengambil warna kuning dan perlu membukanya. Serta murid haruslah membina ayat berdasarkan perkataan ini. Murid perlu membina ayat mengikut perkataan berdasarkan perkataan yang telah ditulis pada kertas ini iaitu sebagai contoh bola. Jadi, murid perlu menampalnya di atas buku begini. Dan murid perlu membina ayat. Begini. Jadi, mengapa saya menghasilkan bahan bantu mengajar seperti ini? Sebabnya adalah untuk menguji tahap literasi murid iaitu menulis. Sebagai contoh, semasa murid membaling bola ke dalam cawan, ia menguji kekuatan otot tangan mereka, jari mereka untuk menulis pada masa akan datang. Dan juga apabila murid membina ayat berdasarkan gambar dan juga perkataan ini, dapat menambahkan lagi idea dan pengetahuan murid tentang pembendaharaan kata yang semakin luas. Oleh hal yang demikian, kita sebagai guru perlulah kreatif dalam menghasilkan bahan bantu mengajar agar dapat menarik minat murid untuk melakukan aktiviti dengan keseronokan sekaligus dapat menambahkan lagi pengetahuan dalam literasi menulis maupun membaca. Pengenalannya terlebih dahulu, definisi pendidikan atau education berasal daripada dua perkataan Latin iaitu educare yang membawa maksud latihan dan juga educare yang membawa maksud didikan. Menurut Plato, pada tahun 427 hingga 347 Masihi, pendidikan sebagai satu proses untuk membentuk dan mendidik individu menjadi warga negara yang berakhlak mulia sekaligus berguna kepada masyarakat dan juga negara. Secara umum, pendidikan juga bererti proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakan mereka untuk menjadi manusia berguna melalui keupayaan melaksanakan pelajaran. Seterusnya, saya akan menceritakan terlebih dahulu mengenai definisi aspirasi. Aspirasi pendidikan bererti keinginan untuk mencapai sesuatu perkara. Dalam konteks pendidikan pula, aspirasi boleh didefinisikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melaksanakan perubahan besar dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, menurut Gorard C. dan juga Davis pada tahun 2012, aspirasi pendidikan merupakan harapan atau keinginan individu untuk mencapai sesuatu tahap pendidikan dan ia tidak semestinya bergantung pada
realiti sosioekonomi individu tersebut. Selanjutnya, saya akan beralih kepada definisi hala tuju. Hala tuju bermaksud sesuatu perkara yang hendak dicapai dan dikejar oleh individu, negara, organisasi dan sebagainya secara khusus. Hala tuju juga boleh didefinisikan sebagai matlamat tuntutan manusia dalam kehidupan kita. Berikutnya ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. SKPM ini diperkenalkan pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan kepada SKPM sekolah pada tahun 2003. SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Dalam penilaian sekolah berdasarkan SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 aspek, 5 standard. Standard yang pertama, kepentingan dan hala tuju. Yang kedua, pengurusan organisasi. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sukan serta hal ehwal murid. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran serta standard akhir sekali ialah kemenjadian murid. Untuk lebih terperinci lagi, saya akan menerangkan satu persatu mengenai 5 standard SKPM 2010. Baiklah, standard yang pertama iaitu kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah serta meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran iaitu PDP. Standard yang kedua pula iaitu pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman serta memanfaatkan sumber luaran agar sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan juga berkesan. Selain itu, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sukan serta hal ehwal murid. Bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan serta hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Standard yang keempat pula iaitu pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berkesan. Dan seterusnya, standard yang terakhir iaitu standard kelima ialah kemanjirian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan juga berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Selanjutnya, saya akan beralih kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Selaras dengan pelaksanaan Pelan Penggunaan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, SKPM telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. Mulai tahun 2017, SKPM telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran dan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua iaitu SKPM G2. Baiklah, apakah itu SKPM G2? SKPM G2 merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran serta pembelajaran. Instrumen SKPM G2 ini berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan evidence. Pihak sekolah menggunakan instrumen ini untuk melaksanakan penilaian sepanjang tahun dengan pelibatan warga sekolah secara menyeluruh. Seterusnya, mari kita lihat standard kualiti dan tindakan untuk mencapai standard. Yang pertama, guru merancang pelaksanaan PDPC profesional dan sistematik. Sebagai contoh, guru boleh menyediakan rancangan pengajaran harian iaitu RPH dengan menentukan kaedah pentaksiran, menyediakan sumber pendidikan,
menetapkan bilik atau ruang sebagai tempat pembelajaran secara spesifik mengikut keupayaan murid dan juga peruntukan masa serta arahan yang berkuat kuasa. Yang kedua, guru mengawal proses pembelajaran secara terancang. Guru perlu mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati objektif pembelajaran mengikut keupayaan murid dan secara berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan akhir sekali, guru mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan juga tenang. Guru perlu mengawasi komunikasi dan perlakuan murid, menyusun atur kedudukan murid dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara berhemah mengikut kesesuaian dan keperluan secara menyeluruh dan juga berterusan. Baiklah, seterusnya, mari kita menelusuri tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Jadi, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Jadi, jika kita lihat, terdapat 3 objektif PPPM. Yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti dan merapatkan jurang pencapaian iaitu equity. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Dan akhir sekali ialah menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, seterusnya, mari kita fokus kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu yang pertama ialah akses. Kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Untuk memenuhi hasrat tersebut, setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum dan agama. Yang kedua ialah kualiti. Bagi mencapai hasrat untuk setanding dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda aras sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Penambahbaikan prestasi ini termasuk standard untuk bidang seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi seperti aplikasi, penakkulan dan penyelesaian masalah. Yang ketiga pula ialah equity. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan juga gender. Yang keempat pula ialah perpaduan. Perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Kesefahaman yang terbina akan menjalinkan perpaduan seterusnya membentuk identiti nasional. Perpaduan merupakan komponen penting dalam konteks sosial Malaysia yang unik dan kaya dengan kepelbagaian. Dan akhir sekali ialah kecekapan.
Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka, pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Berikutnya, saya akan membincangkan tentang 6 aspirasi murid. Yang pertama, iaitu pengetahuan. Setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan dan bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Yang kedua pula ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan juga ilmu dijana. Seterusnya ialah kemahiran memimpin. Pembangunan tamadun sesuatu bangsa terletak pada kualiti kepimpinan yang menerajui sesebuah negara. Usaha membina pemimpin berkualiti yang bakal menerajui negara penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok, institusi, masyarakat dan negara dan kelangsungannya pada masa akan datang. Dan yang keempat pula ialah kemahiran dua bahasa. Bahasa Melayu merupakan bahasa perantara dalam sistem pendidikan Malaysia. Ini memberi peluang kepada semua murid untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan di samping bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Yang kelima iaitu etika dan kerohanian. Setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Sistem pendidikan yang berkesan akan dapat mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal dan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul. Dan akhirnya ialah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi terhadap identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid, tanpa mengira latar belakang etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi dan tempat harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Bagi mencapai matlamat identiti nasional ini, murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain dan mempunyai semangat kekitaan. Seterusnya, kita beralih kepada hal tuju pendidikan. Matlamat pendidikan adalah untuk membentuk sasiah murid. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat melahirkan seorang murid yang boleh dicontohi dan menjadi suri teladan kepada generasi yang lain. Oleh hal yang demikian, guru perlulah membentuk sasiah murid dan mendidik adab dan budi pekerti kepada murid. Yang kedua pula, dapat memberi pengetahuan dalam STEM serta ilmu digital. Bagi menjelang wawasan 2030, pengetahuan dalam STEM serta ilmu digital ini amat penting seiring dengan revolusi pendidikan 4.0. Murid kini lebih mudah mengikuti arus kemodenan dan mereka tidak mempunyai semangat jika belajar hanya menggunakan buku semata-mata. Akhir sekali, saya akan membincangkan tentang implikasi terhadap guru yang berjiwa pendidik. Yang pertama, guru dapat memperkasakan dan memperkembangkan lagi pembelajaran digital di dalam kelas. Hal ini dikatakan demikian kerana bidang teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK perlulah diperkasakan dengan lebih aktif lagi agar guru-guru dalam perkhidmatan ini sentiasa mengikuti kemajuan-kemajuan yang baharu. Selain itu, guru menjadi model insan kepada para murid. Murid-murid akan mengikuti segala jejak dan perlakuan mereka.
Dengan itu, hasrat PPPM di mana guru menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid. Implikasi yang terakhir ialah guru dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran mereka. Sebagai contoh, guru-guru sentiasa didedahkan dengan pelbagai strategi pengajaran yang baharu pada setiap tahun agar guru-guru dapat mengubah strategi pengajaran mereka dan PDP yang disampaikan kepada murid-murid akan lebih berkesan. Baiklah penutupnya, kesimpulannya, seorang guru yang berjiwa pendidik pasti akan mampu mendidik dan membimbing muridnya ke arah membentuk nilai keinsanan dengan kualiti peribadi dan jalinan sosial yang baik. Jelaslah juga bahawa bahan bantu mengajar memang banyak membantu guru dan murid dalam memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana hal tuju pendidikan negara juga menjadi lebih jelas dengan kreativiti guru dalam menghasilkan bahan bantu mengajar yang lebih menarik. Berikut merupakan sumber-sumber rujukan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.